Okey, Assalamualaikum semua murid-murid dan juga selamat pagi. Okey, hari ini kita sambung lagi belajar mengenai sejarah kemerdekaan unit 6. Okey, kalau minggu lepas di bahagian 1, cikgu dah ajar mengenai tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Okey, jadi hari ini kita akan sambung lagi belajar. Okey, sebelum tu sambil awak tengok video ni, sambil juga buka buku teks muka surat berapa? Muka surat 80 dengan 81. Okey, apa yang kita nak kena belajar hari ini? Kita akan belajar bagaimana usaha-usaha ke arah menuntut kemerdekaan dan juga kita panggil flow, cara-cara macam mana negara kita boleh mendapat kemerdekaan. Dia ada flow dia tak boleh merdeka macam tu je. Dia ada perjalanan dia. Jadi kita tengok hari ni dia punya perjalanan dia. Okey. Kita tengok untuk yang pertama sekali. Okey, yang macam cikgu cakap tadi, Standard Pembelajaran Sejarah Kemerdekaan Negara menyatakan peristiwa ke arah perjuangan kemerdekaan. Okey, kita tengok yang pertama sekali. Okey, bermula selepas pendudukan Jepun kalau sebelum ni kita dijajah oleh British. Cikgu pun dah ajar dah. Naungan lah, apalah semua kan. Penjajahan kuasa asing dan sebagainya. Dan pada tahun 1942 hingga 1945, ternyata Jepun menduduki negara kita. Jepun menjajah negara kita. Dalam Perang Dunia Kedua. Tentera Jepun mula menyerang tanah Melayu pada 8 Disember 1941 dan menakluki seluruh tanah Melayu menjelang pertengahan Februari 1942. Itu yang pertama sekali dia punya peristiwa-peristiwa dia. Kita tengok lagi. Rakyat hidup sengsara semasa pendudukan Jepun, timbul kesedaran dalam kalangan rakyat untuk menentang penjajah. Kiranya Jepun ni bila dia jajah negara kita, dia masuk negara kita, rakyat hidup tersengsara, kita dizalimi dan juga diseksa oleh tentera Jepun. Tengok tu, dia bom sana, dia bom sini, sengsara kita punya hidup. Dan disebabkan itu, maka wujudlah satu kesedaran dalam kalangan rakyat negara kita pada zaman dahulu untuk menentang segala jenis bentuk penjajahan, terutama penjajahan Jepun lah. Kita tengok. Muncul pemimpin tempatan iaitu Ibrahim Yaakob dan Burhanuddin Helmi untuk menggerakkan perjuangan untuk dapat kemerdekaan bersama-sama dengan Indonesia. Jadi bila Jepun jajah negara kita, Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan juga Ibrahim Haji Yaakob, dia mula gerakkan semangat menentang penjajah dan juga semangat untuk mendapatkan kemerdekaan dengan negara Indonesia. Negara Indonesia tu negara yang berjiran dengan kita. Jadi kemungkinan Ibrahim Haji Yaakob dan Burhanuddin Helmi ni dia mengajak negara Indonesia untuk merdeka sama-sama dari Jepun. Kita tengok peristiwa yang kedua, Malayan Union 1946. Rakyat membantah tindakan British memperkenalkan Malayan Union yang merupakan satu penjajahan. Selepas habis je Jepun menjajah negara kita, dia tamat pada tahun 1945. Bila Jepun dah menyerah kalah dalam Perang Dunia Kedua, bila Jepun dah kiranya dia dah berhenti jajah negara kita, ada lagi satu bentuk penjajahan, dan penjajahan ni penjajahan yang diketuai oleh British. Kiranya British masuk balik ke tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua dengan satu gerakan yang dikenali sebagai Gerakan Malayan Union. Rakyat membantahlah tindakan British ni yang memperkenalkan Malayan Union, kerana yang macam cikgu cakap, ini merupakan satu penjajahan bentuk baru. Cuba tengok tu. Itu adalah demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat tempatan kita yang diketuai oleh Dato' Onn Jaafar bagi membantah pelaksanaan Malayan Union. Nama dah sedap dah, tapi rupa-rupanya dia adalah penjajahan bentuk baru. Ni dia punya jata ni. Dia punya jata ataupun logo negara Malayan Union. Itu tengok tu. Agak sama dengan kita punya data negara, lebih kurang sama dengan kita punya data negara, tapi ada bezalah sikit-sikit.
Namun Malayan Union berhasil dicegah oleh tokoh tempatan kita ataupun negara kita. Maksudnya kita berjaya menahan British daripada memperkenalkan Malayan Union dan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Tapi belum merdeka lagi. Kita merdeka 1957. Sekarang baru 1948. Kita tengok apa yang jadi 1948. Yang ketiga, ada juga penjajahan lagi. Ancaman komunis 1948. Ternyata banyak juga pihak yang jajah negara kita. Kenapa dia nak jajah negara kita? Kenapa dia tak nak bagi negara kita merdeka? Kan? Cuba kita tengok lagi. Parti Komunis Malaya atau PKM melakukan pelbagai keganasan seperti membunuh, memusnahkan lombong-lombong biji timah dan juga memusnahkan ladang-ladang getah yang ada dekat negara kita. Komunis ni lagi kejam. Penjajahan dia sangat kejam. Kalau siapa yang ada nenek moyang hidup masa zaman komunis, dia boleh tahulah macam mana kekejaman komunis pada tahun 1948 tu. Cuba kita tengok dekat situ. Ancaman komunis telah mengganggu keamanan negara sehingga negara kita diisytiharkan darurat. Negara kita diisytihar darurat sebab ada ideologi komunis dan sebab ada penyokong-penyokong komunis. Dan pada tahun 1955 adanya rundingan baling dan darurat telah ditamatkan pada tahun 1960. Macam tu. Okey, apa lagi usaha-usaha nak arah kemerdekaan? Okey, bila habis je, settle je pasal komunis, ada pula dan akhirnya ada kemunculan parti-parti politik. Parti-parti politik yang ditubuhkan pada waktu itu seperti UMNO, Malayan Indian Congress, MIC dan juga Independent Malaya Party. Pertubuhan parti-parti politik ini adalah sebagai usaha untuk membuktikan kepada British bahawa kita layak mendapat kemerdekaan dan kita telah bersatu sesama kaum, antara kaum di negara kita, dan akhirnya kita boleh kiranya kita macam nak buktikan dekat British yang kita layak merdeka dan kita bersedia untuk merdeka berdasarkan daripada kerjasama antara parti politik ini. Cuba kita tengok. Dan dalam UMNO, MIC dan MCA ni, tengok logo dia, UMNO, MIC dan MCA, bergabung, dan gabungan itu dikenali sebagai Parti Perikatan. Dan semua parti ini menuntut agar diadakan satu pilihan raya sebagai satu proses ke arah kemerdekaan. Maksudnya kita dah betul-betul bersedia. Okey, kita tengok lagi. Seterusnya ada peristiwa pilihan raya Persekutuan 1955 dan ini adalah pilihan raya yang pertama sekali yang berlangsung di negara kita. Dah nak hampir ni tapi kita belum merdeka lagi tapi ni baru pilihan raya yang pertama. Dan dalam pilihan raya pertama ni, parti perikatan yang cikgu cakap yang dianggotai oleh UMNO, MIC dan MCA ni berjaya memenangi pilihan raya ini. Okey, kita tengok. Tunku Abdul Rahman yang menjadi ketua terhadap gabungan parti perikatan tadi dilantik sebagai ketua menteri ataupun Perdana Menteri lah. Dan parti perikatan yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman akhirnya telah berunding dengan British untuk mendapatkan kemerdekaan. Okey, dan akhirnya, dan sikit je lagi nak merdeka dah ni. Dan akhirnya berlakulah satu rundingan antara Tunku Abdul Rahman sebagai ketua dan juga delegasi dia lah. Delegasi beliau pergi ke London. Kenapa nak pergi London? London tu dekat mana? London tu dekat British lah. Rombongan, mereka mengadakan rombongan kemerdekaan yang diwakili oleh Raja-Raja Melayu dan wakil parti perikatan. Macam saya cakap tadi lah, wakil-wakil dia mesti pergi juga untuk berunding dengan British. Bagaimana negara kita iaitu Persekutuan Tanah Melayu ingin merdeka. Dan kita tengok tu gambar dia tu. Gambar Tunku Abdul Rahman dengan pihak British dan mereka telah menandatangani perjanjian kemerdekaan di London. Tu ada gambar lagi. Tengok yang atas tu, gambar-gambar Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman bersama dengan delegasi dia lah.
Macam cikgu cakap tadi. Dan akhirnya negara kita telah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Dan tarikh yang diberi oleh pihak British semasa rundingan tu adalah pada 31 Ogos 1957. Tiap-tiap tahun kita sambut ulang tahun. Dan tahun ni adalah tahun yang ke-64 negara kita telah merdeka. Dah tak lama dah. Sekarang ni berapa hari bulan. Nanti 31 Ogos nanti akan ada sambutan ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-64 pada 31 Ogos. Dan pengisytiharan kemerdekaan ni dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama di dataran merdeka. Tengok tu. Dalam video ni lah Tunku Abdul Rahman dia melaungkan merdeka sebanyak 7 kali. Dihadiri oleh rakyat jelata. Itu dia. Okey, jadi murid-murid faham untuk hari ni kita belajar ke arah menuntut kemerdekaan. Jadi cikgu harap murid-murid dapat mengenal pasti dan juga dah dapat tahu macam mana susunan dia yang macam cikgu cakap tadi. Okey, dimulai oleh penjajahan Jepun, kemudian Malayan Union, kemudian ancaman komunis, kemudian munculnya sebuah kerjasama antara parti-parti politik. Okey, dan diadakan pula pilihan raya pertama dan juga berlakunya rundingan London antara Tunku Abdul Rahman, wakil negara kita dan juga pihak British. Dan akhirnya negara kita merdeka. Jadi kita akan sambung lagi pada tajuk yang seterusnya iaitu rundingan kemerdekaan dan detik-detik pengisytiharan kemerdekaan. Kita akan sambung pada minggu depan. Okey, sekian, terima kasih.